感谢天父的恩典，带领我们今天回到主的殿中来敬拜你。 Terima kasih Tuhan akan kasih karunia Tuhan, Kau memimpin kami hari ini kembali di hadirat-Mu menyembah Engkau. 我们心里何等的渴慕，今天当我们敬拜你的时候，你赐福我们每一个人。 Tuhan, betapa hati kami rindu saat kami beribadah hari ini, Engkau memberkati setiap kami. 你知道我们每一个人的心思意念， Engkau tahu hati dan pikiran kami. 恳求天父在你的恩典里坚固我们， Biarlah dengan anugerah Tuhan Kau kuatkan kami. 对我们说话， Berbicaralah kepada kami. 也让我们今天再次重新得力， Biarlah saat ini, hari ini kami kembali lagi diteguhkan, dikuatkan. 让圣灵自己亲自在我们心中做感动的工作， Biarlah Roh Kudus di dalam hati kami bekerja, 带领我们、坚固我们，能够遵你的旨意行。 memimpin kami, menguatkan kami untuk bisa melakukan kehendak-Mu. 我们感谢你，奉耶稣基督的名求， Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹，请坐。 Saudara-saudari silakan duduk. 今天我们要从主的话思想，爱主，遵他旨意行。 Hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah mengenai mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. 我们把我们的重点放在爱与使命的事上。 Hari ini kita akan menekankan tentang dua hal, yaitu tentang kasih dan misi. 一个人爱主有多深，他对遵主的旨意行也有多好。 Seberapa seseorang itu mengasihi Tuhan, maka seberapa dalam juga dia akan melakukan kehendak Tuhan. 你发现到在我们的这个荧幕上有两个不同的爱 Di 的 dalam 字。 di dalam proyektor kita bisa melihat ada dua kata yang berbeda, dua kata kasih. 其实同样的意思， Sebenarnya artinya sama, 但是呢，这个黄体字的爱有一个心呢， di dalam kasih yang satunya ada di dalamnya ada satu huruf hati. 可能不是每一个人都会发现到这样的一个不同。那另外一个简体字呢，那个心不见了。 Tetapi dalam simplified Chinese itu huruf hati itu dihilangkan. 所以我比较喜欢有心的爱。 Saya lebih suka kasih yang ada hatinya. 所以我们可以这么的解释说，真正的爱是用心去爱。 Jadi kita bisa mengartikan kasih yang sesungguhnya adalah sungguh-sungguh dengan segenap hati. 一个人用心爱，也是一个很大的一个推动力。 Seseorang yang mengasihi dengan hati itu adalah satu dorongan yang kuat. 一个人愿意情愿为他所爱的人付上任何的代价。 Seseorang akan melakukan apa saja untuk orang yang dikasihinya. 我们爱一个人有多深，我们也愿意付上怎么样的代价。 Seberapa dalam kita mengasihi seseorang, maka seberapa dalam juga kita akan berkorban bagi orang tersebut. 同样，假如我们今天很爱我们的主， Sama halnya bila hari ini kita sangat mengasihi Tuhan kita, 我们会毫无保留的、愿意的遵他的旨意行。 maka akan dengan segala cara segenap hati kita melakukan kehendaknya. 反过来说， Sebaliknya, 假如我们单单行我们所喜欢做的事， bila kita hanya melakukan apa yang kita inginkan, 有人可能外表来看同样的忙碌， mungkin dari luar kelihatannya sama sibuknya, 但是呢，却不同的动力不同的这个带出不同的这个动力。 tapi itu menghasilkan satu motivasi dan dorongan yang berbeda. 比如来说，你今天来做礼拜， Misalnya hari ini kita datang beribadah, 是不是因为你例行就是我们每一个礼拜都是一样的来做礼拜？ apakah kita hanya menjalankan satu rutinitas seperti setiap minggunya? 还是每一个礼拜你来的时候，你都觉得说，因为我很爱主，我很想来敬拜他。 Atau setiap minggu saat kita datang beribadah, kita datang dengan hati yang penuh kerinduan ingin beribadah kepada Tuhan. 甚至于，如果我们服侍主，我们把我们所有的奉献给他。 Demikian juga saat kita melayani Tuhan, maka kita akan mempersembahkan seluruhnya. 如果我们单单是忙忙碌碌，或者是因为我们觉得应该这么做就这么做， Namun kalau kita melakukannya hanya sebagai satu rutinitas dan seperti biasa-biasa saja, 那么虽然呢可能外表是一样的， mungkin dari luar kelihatannya sama saja. 但是它缺少了那个动力。
Tapi sebenarnya dia sudah kekurangan satu dorongan dan motivasi yang kuat itu. 就好像一个小孩子，就像一个孩子供应父母一切的需要。 Sama seperti seorang anak kecil yang dicukupkan segala kebutuhannya oleh orang tuanya. 就是一个小孩，他尽他所能供养他父母。 Atau seperti seorang anak yang dengan segala upaya dia mencukupkan kebutuhan orang tuanya. 但是最终父母发现，其实他只是因为不得不这么做，因为他是孩子，所以有这样的责任来供养父母。 Tapi seringkali sampai akhirnya itu ternyata dia lakukan ini hanya karena satu kewajiban sebagai seorang anak. 我们可以从先世的生活里面来衡量我们到底对主的爱有多深了。 Kita dapat mengukur ketaatan kita itu dalam realitas hidup kita itu seperti apa. 有一些的顺服是因为在某种的害怕或是压力之下， Ada ketaatan itu yang dilakukan atas dasar ketakutan. 我不敢不这么做，因为我担心会有醒化。 Saya takut melakukan, saya takut tidak taat karena akan ada hukuman. 所以我不得不去做， Untuk itu saya harus melakukannya. 这是勉强的去做。 Ini adalah satu ketaatan yang terpaksa. 我不得不顺服，因为我有某一种的动机在我的顺服里。 Saya mau nggak mau saya harus taat karena ada satu motivasi di dalam diri saya. 我希望呢，我这样做呢，会带给我有一些好处。 Saya berharap saya lakukan ketaatan ini supaya saya mendapatkan keuntungan. 我要敬拜主，因为我很想得到神的恩典。 Saya mau menyembah Tuhan karena saya ingin mendapatkan berkat Tuhan. 或者是因为某一种关系就是为了大家的好处，我就照样去做了。 Bukan karena satu relasi, tapi karena kepentingan bersama, makanya saya melakukannya. 比如来说，今天你有机会服侍神， Bila hari ini kita mempunyai kesempatan melayani Tuhan, 你下定了一个决心， kita berkomitmen, 我们要服侍主， saya mau melayani Tuhan. 为了你复行你这样的一个诺言，或是你这样的承诺，你就去做了。 Demi untuk menepati komitmen dan janji saya, maka saya melakukannya. 但是呢，缺少了一样最重要的东西， Namun kita kekurangan satu hal yang paling penting, 就是那个爱的动力。 yaitu dorongan kasih itu. 今天我们无论为主做什么事， Hari ini apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, 包括每一个礼拜我们来敬拜上帝， termasuk setiap minggu kita datang beribadah, 什么样的力量来促使我们去复行这样的一种每一个礼拜来敬拜神的一个行动呢？ lalu atas dorongan apa kita setiap minggu datang beribadah? 如果单单是一种的规律性的一种的行动， Tapi kalau ini hanya dilakukan karena satu rutinitas belaka, 就没有那个动力了。 maka kita akan kehilangan satu dorongan ini. 所以从我们今天在荧幕上看的几样的一个先世生活里面的先世生活里面的一种顺服我们可以衡量自己到底对主的爱有多深。 Maka dari ketaatan dalam realita hidup ini yang seperti yang ditampilkan di layar, kita bisa mengukur ketaatan kita kepada Tuhan itu di bagian yang mana. 耶稣曾经这样的对门徒说：“你们又爱我，就遵守我的命令。” Tuhan Yesus pernah katakan di dalam kitab Yohanes, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 不是因为耶稣的命令才去实行主的命令， Bukan karena perintah Tuhan Yesus maka saya melakukan perintah ini. 但是因为爱主才实行遵行主的命令。 Tetapi justru karena saya mengasihi Tuhan sehingga saya melakukan perintah Tuhan. 这是在关系里的一种的，这是一种的关系。 Ini adalah ketaatan di dalam satu relasi. 我顺服主，因为我爱他。 Saya taat kepada Tuhan karena saya mengasihi Tuhan. 我要尽我所能的爱我的孩子。 Saya mau dengan semampu saya, sebisa mungkin saya mengasihi anak saya. 因为我爱他们。 Karena saya mengasihi mereka. 我尽我所能力去供养我的父母。 Dengan segala kemampuan dan kekuatan saya memperhatikan orang tua saya. 关键性的问题不是在你的责任， Ini bukan karena satu kewajiban saja. 关键性的问题是在，因为你爱他们，所以你愿意付上这个代价。 Kunci utamanya adalah karena kita mengasihi orang tua sehingga kita mau bayar harga. 我们可以说，我们今天所有我们在信仰生活里面所摆上的、所奉献的，都
都是基于我们因为对主的爱。 Semua apa yang kita lakukan dalam satu pelayanan iman kita itu karena di atas dasar kita mengasihi Tuhan. 但是我们也常常知道，我们人的爱非常的自私 Namun kita juga tahu kasih dari manusia itu sangat egois. 啊！我愿意为你付上这样的代价，因为我愿意得到某一种的回报 Saat saya bayar harga, saya mengharapkan ada imbalan. 啊！我愿意这么去做， Saya mau 因为 melakukannya 这是对我有好处 karena itu ada keuntungan bagi diri saya. 而且人的爱呢，都是不单是有限，而且也有条件的。 Lalu sehingga kasih manusia itu bukan hanya terbatas tetapi juga bersyarat. 在我们今天所思想的这一段经文里 Dalam firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini, 提到有关耶稣与使徒彼得的一段对话。 ini adalah pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan Petrus. 这事件发生是在耶稣复活以后， Peristiwa ini terjadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus. 门徒知道耶稣已经复活了 Para murid sudah tahu Yesus sudah bangkit. 他们亲眼看见复活的耶稣， Bahkan mereka dengan mata sendiri mereka menyaksikan Yesus sudah bangkit. 但是他们生命失去了那一种的动力 Tapi dalam kehidupan mereka kehilangan satu dorongan. 他们回到他们过去的那一种打鱼委身的生活里 Mereka kembali kepada kehidupan yang lalu yaitu sebagai nelayan. 就好像你像我一样 Seperti engkau dan saya, 在每一天的生活中，我们就是很规律的我们很规律性的做我们每一天所做的事。 dalam kehidupan kita sehari-hari kita melakukan rutinitas kita setiap hari. 那一天早上，耶稣来见门徒们， Pada saat pagi itu Tuhan Yesus sendiri datang mendatangi para murid. 耶稣没有带着那一种责备的口气 Tuhan 来 Yesus 见他们 datang tidak dengan satu 的故人 teguran. 但是他甚至于为门徒们一杯早餐 Bahkan Tuhan Yesus sudah menyediakan sarapan buat para murid. 我们在想的时候，这是很美的一幅图画， Kita bayangkan ini adalah satu lukisan yang begitu indah. 是耶稣为门徒们一杯早餐 Tuhan Yesus sendiri menyiapkan sarapan buat para murid. 就证明来说，主也很关心我们生活中的需要。 Itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus sangat peduli dengan kebutuhan hidup kita. 我们不要以为上帝不理我们了 Kita jangan pernah berpikir Tuhan tidak peduli. 主一直要向我们要， Tuhan terus minta kepada 但 kita. 是其实神的恩典呢，够我们用。 Tapi sebenarnya kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. 我常常提醒自己，也提醒弟兄姐妹说，我们不可能给神比神给我们的更多。 Seringkali saya mengingatkan diri saya dan juga saudara-saudara, tidak mungkin kita bisa memberikan kepada Tuhan lebih dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. 我们要好的仔细读这一段经文。 Mari kita dengan sama kita membacakan firman Tuhan hari ini. 约翰福音21章15到19节 Di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga 19. 一路我们读这一段经文请大家特别注意到“爱”这个字。 Saat kita membaca, mari kita sama-sama memperhatikan kata mengasihi. 我们先读第15节，他们吃完了早餐，耶稣对西门彼得说：“西门的儿子，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。” Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 我在中文的这个经文，我把爱用一个有性的爱跟没有性的爱来做一个比较。 Di dalam ayat Mandarin, saya membedakan antara kata mengasihi dari Tuhan Yesus dengan mengasihi dari Petrus itu saya membedakan dengan dua huruf, yang satunya ada kasih, yang satunya tidak ada. 但是原来的原文这个爱这个字是深爱，一个是有爱，一个是深爱。 Tapi dalam bahasa aslinya itu kasih dari Tuhan Yesus itu adalah kasih yang dalam, sedangkan kasih dari Petrus ada kasih yang biasa. 一个是深爱，就是神圣的爱；一个是有爱， Itu ada 朋友之间的爱。
Dari kasih Tuhan itu ada kasih yang agung, sedangkan dari kasih manusia ada kasih yang terbatas. 那么耶稣问彼得的时候，耶稣说：“彼得，你是不是用那一种神圣的爱来爱我吗？” Lalu saat Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Tuhan tanyakan, apakah engkau mengasihi saya dengan kasih yang ilahi itu? 那种的爱是没有条件的。 Karena kasih yang ilahi adalah kasih yang tanpa syarat. 你怎么形容你的爱？ Lalu bagaimana engkau menggambarkan kasih kamu? 假如今天有人问你，你怎么形容你的爱？ Bila hari ini ada orang bertanya kepada Anda bagaimana engkau menggambarkan kasih Anda, 这很难形容的。 ini sangat susah digambarkan. 如果爱能够解释的话， Kalau kita bisa menjelaskan tentang 为 kasih, 什么我爱你？ mengapa saya mengasihi Anda, 那么这爱肯定是有条件的 lalu berarti kasih ini adalah kasih yang bersyarat. 啊！我爱你，因为你如何。 Saya mengasihi Anda karena ini. 啊，就是说有条件 Ini bersyarat. 啊！我喜欢你，因为你这样。 Saya suka kepada Anda karena engkau demikian dan demikian. 啊，那是有条件的。 Itu bersyarat. 但是如果有人问你，你为什么爱我？ Tetapi bila ada orang bertanya kepada Anda, mengapa engkau mengasihi saya? 不能解释的。 Tidak sanggup saya menjelaskannya. 爱就是爱， Saya mengasihi Anda ya, saya 是用心 mengasihi. 去爱。 Dengan hati saya mengasihi. 耶稣问彼得说：“你是否爱我？”用这一种很神圣的爱，就是没有条件、没有理由的爱来爱我。 Saat Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi saya? Ini adalah kasih yang ilahi, yang agung, yang tanpa syarat. 我们发现彼得呢，他很坦诚的承认，他不是用这样的爱来爱主，他是用一般的爱，一般的爱。 Namun Petrus dengan jujur dia menjawab, saya mengasihi Yesus, yaitu dengan kasih yang biasa-biasa. 啊，就是跟别人没有两样的一种爱。 Kasih yang tidak ada bedanya dengan orang 这个 lain. 爱呢，可以随着环境的变迁呢、时事的变迁而改变。 Kasih ini adalah melihat kondisi. 啊，如果在某一种压力之下呢， Bila dalam keadaan yang tertekan, 我会改变的。 mungkin saya akan berubah. 啊，彼得这样坦诚的回答耶稣。 Sehingga Petrus begitu terus terang menjawab seperti ini. 那么耶稣又再问彼得，第二次问耶稣彼得同样的问题啊。 Lalu Tuhan Yesus untuk kedua kalinya menanyakan pertanyaan yang sama 他 kepada 说 Petrus.：“ 约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“牧养我的羊。” Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 我相信耶稣有用意来这样的问彼得， Saya yakin Tuhan Yesus punya maksud bertanya kepada Petrus. 同样他也用相同的一句话，就是你是不是用那一种神圣的爱来爱我？ Lalu dengan cara yang sama Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi saya dengan kasih yang ilahi? 啊，彼得还是用同样的话说：“主啊，你知道我爱你。” Lalu Petrus juga dengan menjawab yang sama, Tuhan kau tahu aku mengasihi engkau. 啊，同样耶稣也告诉他：“你牧养我的羊吧。” Lalu Yesus juga berkata kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 啊，牧养主的羊群呢、不是平常的一个使命 Menggembalakan domba-domba Tuhan itu bukan satu misi yang umum. 啊，这是要放下他们所有的一切，跟随主， Itu artinya dia harus meletakkan segala sesuatu lalu mengikut Tuhan. 单单做神要他们做的事， Hanya khusus melakukan pekerjaan Tuhan. 做神要他们做的事， Melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan. 这是给彼得的使命， Ini ada misi yang Tuhan berikan kepada Petrus. 当然也给其他的门徒的使命。 Sama juga diberikan kepada murid yang lain. 啊，弟兄姐妹，今天假如神也问我们同样的问题啊， Saudara-saudari, bila hari ini Tuhan Yesus juga bertanya pertanyaan yang sama kepada kita. 啊，你信了主这么多年了、 Setelah engkau mengenal Tuhan, percaya pada Tuhan sekian lama, 你已经把自己摆上服侍主了。 engkau sudah mempersembahkan hidupmu untuk melayani 啊， Tuhan. 多年来你在服侍主的事上已经已经牺牲了很多事。 Sekian tahun engkau melayani Tuhan, engkau sudah banyak berkorban. 你爱我比这些更深吗？ Apakah engkau mengasihi saya lebih dari semua ini? 大概我们会怎么回答上 Lalu bagaimana kita menjawab pertanyaan ini? 我们也许会像彼得一样的说： Mungkin kita akan seperti Petrus menjawab, 主啊，虽然我很多年来信靠你，也服侍你， Tuhan mungkin selama ini saya sudah
sekian lamanya percaya pada Tuhan dan melayani Engkau. 但是我承认，我还是有我私人的动机，还有我利益关系在其中。 Tapi saya mengakui saya masih dengan adanya kepentingan diri sendiri saya melayani Engkau. 很可能我们也会很坦诚的说，这种的爱，可能因为环境的就改变，因为史事的变迁，我会改变的。 Mungkin kita juga mengakui kasih ini adalah kasih yang bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi. 在某一种情况之下，我可能甚至也不愿意再服侍你了。 Mungkin dalam kondisi tertentu saya mungkin sudah tidak akan lagi melayani 我 Tuhan. 可能在某一种困难患难中，我甚至于连对你的信心都动摇了。 Mungkin dalam kesusahan atau penderitaan tertentu, mungkin iman saya akan goncang. 可能是因为我们某一种的失败 Mungkin saya akan gagal. 可能是因为某一种的失败 Mungkin karena beberapa kegagalan. 可能是某一种的患难领到我， Mungkin karena beberapa penderitaan yang kita 可能 alami. 是疾病的缠绕 Mungkin karena penyakit. 可能是因为我面对一些我很难去处理的问题， Mungkin saya menghadapi sesuatu masalah yang sulit saya tangani. 伤心难过的事 Saya 情 begitu sedih. 我信靠你，但是为什么我会面对这么大的一个 Saya 困难？ percaya pada Tuhan, lalu mengapa saya menghadapi penderitaan yang seperti 是 ini? 不是我们对主的爱那起初的爱还是一样呢？ Apakah cinta kita kepada kasih mula-mula kita kepada Tuhan masih tetap sama? 耶稣已经2回了问彼得， Tuhan sudah 2 kali bertanya kepada 但是耶 Petrus. 稣再问彼得第3回啊。 Lalu Tuhan Yesus bertanya untuk ketiga kalinya kepada Petrus. 中文的我单单用这个有心的爱来表示啊。 Dalam Mandarin saya hanya menggunakan kasih yang mempunyai huruf hati. 呀。但是第3次耶稣问彼得的时候，那个心不见了。 Lalu pada ketiga kalinya saat Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, hati itu sudah dihilangkan. 约翰的儿子西门啊，你爱我吗？彼得因为耶稣第3次对他说你爱我吗，就忧愁对耶稣说：主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。耶稣说：你喂养我的羊啊。 Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 好像耶稣明白彼得是无能为力，也不能用那一种的爱，那一种的深爱来爱他。 Ini seolah Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Petrus itu tidak sanggup mengasihi Tuhan dengan kasih yang tanpa syarat. 弟兄姐妹，常常我们认为我们做不到， Saudara-saudari kita sering merasa kita tidak mampu, 所以我们不配。 kita tidak layak. 但是呢，其实本来我们做不到，我们也不配啊。 Tapi memang sebenarnya adalah kita tidak mampu dan kita tidak layak. 主也知道我们的 Tuhan 处境 Tuhan tahu kondisi kita. 下一个礼拜我们有长子的选举啊。 Minggu depan adalah pemilihan majelis. 我们有37名的弟兄姐妹，他们表示他们愿意服侍上帝。 Ada 37 dari calon majelis yang menyatakan bahwa mereka bersedia melayani Tuhan. 不是因为我们比别人好啊， Bukan karena lebih baik dari yang lain, 但是如果神愿意，我愿意把自己摆上。 tapi karena bila Tuhan mau memakai saya mau menyerahkan diri 我 saya. 做不到， Saya tidak mampu, 我也不配。 saya tidak layak. 被选上呢，或是不被选上，不是最重要的事。 Terpilih atau tidak terpilih bukanlah hal yang terpenting. 因为如果没被选上的话，我不是说就一生不能服侍主了。 Bila saya tidak terpilih, bukan berarti seumur hidup saya tidak bisa melayani 神 Tuhan. 有其他的使命在我们身上， Tuhan memberikan setiap misi di dalam hidup kita. 但是如果我被选上的话， Tapi bila saya terpilih, 我愿意， saya bersedia. 而且我也承认我的爱只是一半的爱。 Dan saya mengakui kasih saya adalah kasih yang biasa-biasa. 主也知道我们的爱有多深啊。 Dan Tuhan juga tahu seberapa dalam kasih kita. 如果你好好的读这段经文的时候，你会发现到耶稣强调的重点呢是在让我们明白我们的处境，
我们在他面前的摆上。 Sebenarnya yang mau Tuhan Yesus tekankan di sini adalah kita itu mengerti kondisi kita itu di hadapan Tuhan. 所以耶稣对彼得接下来说：“我实实在在告诉你，你年少的时候自己树上呆持，随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你树上带到你不愿意去的地方。” Ayat 18 dikatakan, aku berkata padamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. 最后的一节经文第19节说，耶稣说了这话，是指着彼得要怎么样的死，荣耀神。说了这话，就对他说：“你跟从我吧。” Ayat yang terakhir sini dikatakan, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. 跟从我吧。 Ikutlah aku. 你想，像彼得，像你，像我，这么不完全的人 Seperti Petrus, seperti engkau dan saya, kita adalah orang yang begitu tidak sempurna. 我们的爱也是一般平常的爱。 Kasih kita adalah kasih yang umum, yang biasa-biasa. 无论我们今天服侍了主很多年的时间了， Tidak peduli seberapa lama kita sudah melayani 我 Tuhan. 们已经信主有这么多年的时间， Mungkin kita sudah sekian tahun kita melayani, percaya pada Tuhan. 甚至于我们也奉献了， Bahkan mungkin kita sudah memberi persembahan. 我们也摆上了自己。 Kita sudah menyerahkan diri kita. 但是呢，我们还是明白，我们的爱还是一般的爱，有条件的爱。 Tapi kita sangat mengerti bahwa kasih kita adalah kasih yang sangat umum. 但是使我们感到非常惊讶的，就是耶稣还要使用像你像我这样的人。 Tapi hal yang sangat surprise adalah Tuhan Yesus masih mau memakai orang yang seperti engkau dan saya. 肯定彼得失败了， Tentu Petrus sudah gagal. 但是耶稣还是说：“你跟随我吧。 Tapi Yesus masih berkata kepada Petrus, ikutlah aku. ”我认为这是很关键性的一个时刻啊。 Menurut saya ini adalah satu momen yang sangat kunci, sangat penting. 彼得失败了， Saat Petrus sudah gagal, 他认为他不配跟随耶稣， dia merasa dia tidak layak untuk mengikut 他也不 Yesus. 配来服侍主， Dia tidak layak untuk melayani Tuhan. 他不配领受主给他的使命。 Dia tidak layak menerima misi yang Tuhan berikan. 但是那一天早上，耶稣说：“你跟随我吧。 Tapi pada saat pagi itu Yesus katakan pada dia, ikutlah ”就 aku. 是神再次把这样的一个机会给他。 Sekali lagi Tuhan Yesus memberikan kesempatan ini kepada dia. 我想我们一生，我们有可能与主不同或是特殊遗嘱的经历啊。 Saya yakin di antara kita semua, kita masing-masing mempunyai pengalaman yang khusus bersama Tuhan. 彼得的经历是很特殊的一个经历。 Apa yang Petrus alami ini ada sesuatu yang sangat khusus. 曾经有一次，耶稣走在水上面， Pernah sekali saat Yesus berjalan di atas air, 那么彼得看到耶稣能够走在水上呢， pada saat Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, 他说：“主啊，要是能的话，我也愿意这样的走在水上。” Petrus katakan pada Yesus, Tuhan bila boleh saya juga mau berjalan di atas air. 耶稣对他说：“你下船吧。 Lalu Yesus katakan kepada dia, marilah. ”真的，彼得可以走在水的上面 Dan sungguh Petrus berjalan di atas air. 这是空前接后的一件事情，就是从来没有发生过，以后也没有发生的事情。 Ini adalah peristiwa satu-satunya yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi. 全世界只有彼得有这样的经验， Seluruh dunia hanya Petrus yang pernah mengalami ini. 这是一种反自然力的一种现象 Ini adalah satu gejala yang supranatural. 一个人能够走在水上面了， Seseorang bisa berjalan di atas air, 但是还是失败了 namun kemudian dia gagal. 因为他当风浪在四周围的风浪兴起的时候，彼得害怕 Pada saat dia merasakan tiupan angin dan ombak di saat itu dia mulai takut. 因为他的惧怕，他的不相信，使他
就沉在水里了 Karena ketakutan dan ketidakpercayaannya, akhirnya dia hampir tenggelam. 啊，他登了 Dia tenggelam. 啊，他需要耶稣伸出手来扶持他。 Dia membutuhkan Yesus mengulurkan tangan dan menarik dia. 但是这个经历实在是很特殊啊！ Dan ini memang pengalaman yang sangat khusus. 啊，我看彼得一生不会忘记，他曾经走在水的上面。 Dan saya yakin Petrus seumur hidupnya dia tidak akan pernah lupa bahwa dia pernah berjalan di atas air. 我想，我们可能虽然没走在水上面，但是我们一定也有一组那一种很特殊的经历。 Sekalipun kita tidak pernah berjalan di atas air, namun saya percaya setiap kita punya satu pengalaman yang khusus bersama Tuhan. 比如来说，你面对一种很难治好的疾病， Bisa jadi mungkin kita mengalami satu penyakit yang susah disembuhkan. 但是神给我们痊愈了。 Tapi Tuhan menyembuhkan kita. 也许你可能在某一种的患难中啊，好像你根本不能这个脱离这样的患难。 Atau mungkin kita dalam satu kesusahan yang sebenarnya kita tidak mampu untuk keluar dari masalah ini. 但是神就把我们救我们脱离了这个患难。 Tapi kemudian Tuhan menolong kita keluar dari kesusahan 可能是你 ini. 生意上的困难， Mungkin dalam usaha, 可能你面对一些很难去处理的一些问题啊。 mungkin kesukaran yang kita sulit untuk tangani. 但是曾经一度，上帝救了你。 Tapi di saat itu Tuhan sekali lagi menolong kita. 哦，可能也许你在某一种的危机的一种处境之下。 Mungkin kita dalam kondisi yang tidak pernah kita rencanakan. 处在一个四面楚歌，一种你逃不掉了，肯定你是死定了。 Mungkin dalam kondisi yang kita tidak bakal bisa keluar dan pasti mati. 但是神也救我们了 Namun Tuhan menolong kita. 啊！这种的经历是我们可能毕生难忘 Mungkin ini ada pengalaman yang tidak pernah kita lupakan seumur hidup kita. 啊！但是彼得还有另外一种失败的经历 Tapi Petrus juga pernah mengalami satu pengalaman yang gagal. 啊！他曾经许下这样的一个承诺 Di mana dia pernah berjanji seperti ini. 啊：众人可以离去你，但是我彼得啊，至始忠心，绝对不会离去你。 Sekalipun semua orang meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. 但是那一天晚上，当耶稣受难的面对被捉拿的那一个晚上，在哥西马尼园 Namun di malam hari itu di saat Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, 啊，彼得远远的跟随 Petrus mengikut Tuhan dari jauh. 啊，有人认出彼得啊， Lalu ada orang yang mengenal Petrus. 你是跟那个拿撒勒人耶稣是同一群人啊。 Lalu orang itu berkata, oh engkau sama dengan orang Nazaret itu. 彼得为了自保啊， Tapi Petrus karena untuk melindungi diri, 他说不，我不认识他， dia katakan tidak, saya tidak mengenal 我 dia. 不是他一群里面的 Saya 人。 tidak termasuk dalam kelompok itu. 彼得没有考虑到他以往的承诺，他马上就这样的为了自保，以这样的一个理由啊，来否认了耶稣。 Petrus sama sekali tidak mempertimbangkan apa yang pernah dia dijanjikan sebelumnya. Lalu dengan reaksi yang seperti itu dia langsung menyangkal Yesus. 后来呢，他还是跟随，还是远远的远远的看着耶稣啊。 Lalu kemudian dia tetap dari jauh dia melihat Yesus. 他要想想，是不是耶稣会行什么神迹啊？也许啊，他会这样想。 Dia mungkin masih terus berpikir ingin melihat apakah Tuhan Yesus akan melakukan mukjizat. 他完全的相信耶稣有这样的能力， Dia sangat percaya Tuhan Yesus punya kemampuan itu. 但是他发现耶稣好像一个没有能力的一个人，被他们带上了。 Tapi kemudian saat itu dia melihat Yesus seperti orang yang tidak ada kemampuan lagi. Dia ditangkap begitu 后来有 saja. 人也认识彼得啊， Lalu ada orang lagi mengenalin Petrus. 他说：“我清楚的知道你就是他们一群的人啊。 Saya sangat jelas engkau bagian dari mereka. ”彼得还是很自然的否认上帝。 Lalu dengan Orang- alami sekali Petrus langsung menyangkal Yesus. 那第三回，那认出彼得的人，更肯定的说：“你就是跟随耶稣的人。 Lalu orang yang ketiga lagi terus mengenali Petrus dan mengatakan engkau pasti bagian dari mereka. 彼得好像无话可说了， Lalu Petrus seperti tidak bisa menjawab apa-apa lagi. 他就起誓，他发誓说：“
我发誓我不认识这个人。 Lalu dia bersumpah, saya tidak mengenal orang ini. 弟兄姐妹，你想想啊，这是多么伤心难过的一样事情啊！ Coba saudara bayangkan, ini adalah sesuatu hal yang sangat menyakitkan. 如果今天你所爱的一个人， Bila hari ini seseorang yang engkau cintai, 他否定你， dia menyangkal engkau, 他不认识你， dia menyangkal dia mengenal engkau, 我想那一种的沉痛是是无法形容的一样事。 saya yakin penderitaan sakit hati ini adalah sesuatu yang sangat susah kita ungkapkan. 在我们人类的字典里啊， Di dalam kamus manusia, 这叫做背叛，或 ini 是 disebut pengkhianatan. 彼得的背叛呢，也不比犹大的背叛来得更严重。 Sebenarnya kalau mau dibilang, pengkhianatan Petrus tidak lebih baik daripada pengkhianatan Yudas. 犹大因为钱财的问题冲昏了头脑，一时的出卖了耶稣。 Yudas karena cinta akan uang, akhirnya dia mengkhianati Yesus. 但是彼得呢，是明明的否认了耶稣。 Namun Petrus adalah benar-benar dengan terus terang dia menyangkal Yesus. 那天晚上发生了一件事情， Malam itu terjadi sesuatu. 当彼得想起耶稣所说的话， Pada saat Petrus mengingat apa yang Yesus katakan, 鸡叫以先你要3次不认我，他就出去痛哭了。 sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. 请大家注意啊，是鸡叫3次呢，或是彼得否认耶稣3次？ Coba kita ingat kembali, apakah ayam berkokok 3 kali atau Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali? 没有啊，鸡只叫1次啊。 Ayam hanya berkokok 1 kali. 鸡叫以前，彼得已经3次否认主了。 Sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. 今天我们想想，可能鸡还没叫之前，我们已经不知道多少回否认我们的主了。 Kalau kita renungkan kembali, mungkin sebelum ayam berkokok kita sudah sekian kalinya kita menyangkal Yesus. 弟兄姐妹，我们不能不承认一样事情， Kita tidak bisa tidak mengakuinya. 我们不是不认识主， Kita bukan tidak mengenal Yesus. 我们不是不爱主， Kita bukan tidak mengasihi Tuhan. 我们也不是不经历到主的恩典。 Kita juga bukan tidak mengalami kasih dan anugerah Tuhan. 但是问题，我们在人的软弱，我们对主的爱是那么的脆弱。 Tapi dalam kelemahan manusia, kasih kita kepada Tuhan itu begitu lemah. 在很多的情况之下， Dalam 我们 berbagai keadaan, 好像无能为力啊！ kita seperti tidak mampu. 我们要做的，我们做不到； Apa yang kita ingin lakukan, kita tidak sanggup. 我们不应该做的，我们偏偏去做。 Yang tidak harus kita lakukan, malah kita melakukannya. 那彼得像彼得这样的一个人，像你像我这样的人，怎么能够遵行主的旨意呢 Lalu？ seperti seorang Petrus dan seperti engkau dan saya, bagaimana kita dapat melakukan kehendak Tuhan? 我们今天又如何能够对人说“我比你更好 Hari ini bagaimana mungkin kita katakan pada orang lain, saya lebih baik dari ”？因为 engkau? 我们都是一样的。 Karena kita sama. 彼得怎么样能够走过他这样的一种的惨败或是失败，而遵行主的旨意呢？ Lalu bagaimana Petrus dia menghadapi kegagalannya ini dan melakukan kehendak Tuhan? 没有别的道理， Tidak ada cara lain, 是主的恩典。 hanya anugerah Tuhan. 你发现到那一天早上不是他们主动的去找耶稣 Apakah engkau sadari pagi itu bukan mereka yang inisiatif mencari Yesus? 他们都失败了，门徒们都失败了， Semua murid itu sudah gagal. 每一个门徒都跑掉了， Semua murid melarikan diri. 他们不再想见耶稣， Mereka tidak lagi bertemu 是 Yesus. 耶稣1次、2次，再次寻找门徒们 Tapi justru Yesus 1 kali, 2 kali, dan berkali-kali menemui para murid. 那一天早上，耶稣也是同样去寻找他那些已经灰心失望的门徒了 Dan。pagi hari itu juga Tuhan Yesus kembali lagi dengan inisiatif menemui mereka yang sudah putus asa. 我相信耶稣要给他们的一种肯定啊， Saya tahu Tuhan Yesus mau memberikan kepada mereka satu kepastian. 就是我的恩典够你用啊， Ya 因为我的能力在人的软弱上显得完全。 Yaitu cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 你知道这一句话肯定
用的做在你的身上，用的着在我的身上。 Engkau harus yakin dan pasti kata-kata ini itu berlaku di dalam hidup saya dan juga Anda. 我们根本没有什么可以夸口的， Tidak ada yang bisa kita banggakan. 是神的恩典够我们用。 Semua karena kasih karunia yang Tuhan yang cukup bagi kita. 当你面对危险困难的时候， Pada saat kita menghadapi kesulitan dan bahaya, 我们很可能像彼得一样否认上帝。 mungkin kita akan seperti Petrus menyangkal Yesus. 但是如果你想到神的恩典的时候， Tapi bila kita mengingat kembali kasih karunia Tuhan, 我们要确定神的恩典大过我们的泛滥。 kita harus sangat yakin bahwa kasih karunia Tuhan itu melebihi masalah kita. 当你面对生命的危险啊， Pada saat kita menghadapi bahaya hidup, 我们也相信神的恩典啊，超过我们的生命。 kita harus percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu melebihi hidup kita. 这就是够用。 Cukup bagi kita. 没有一个人今天因为他太有钱了，他说我不是要神的恩典。 Hari ini tidak ada satu orang pun yang bisa karena kekayaan dia tidak membutuhkan Tuhan. 没有一个人因为太聪明了，所以他说我不需要神的恩 Tidak 典。 ada satu orang pun saking pintarnya dia merasa tidak butuh Tuhan. 没有一个人因为生活太顺利了，所以他说我不需要神的 Tidak 恩典。 ada orang yang hidupnya terlalu lancar sehingga dia tidak membutuhkan Tuhan. 反过来也说，没有一种的困难太困难了，使我说神的恩典不够我用。 Tapi justru sebaliknya tidak ada kesusahan apapun yang terlalu besar sehingga akhirnya kasih Tuhan tidak cukup bagi kita. 我们很怕对神许下承诺， Kita mungkin sangat takut untuk berjanji dan berkomitmen kepada 因为我 Tuhan 们知道我们担当不起啊！ karena kita tahu kita tidak sanggup. 我怕我答应了，但是我做不到。 Saya takut setelah saya berkomitmen, saya berjanji, saya tidak mampu menepatinya. 我相信我们未来的长子心里也deg-degan啊，心里那一种的战惊害怕呀。 Saya yakin para majelis yang kemudian nanti mereka mungkin di hati mereka juga takut. 我相信今天很多侍奉主的人也很担心，我想，但是我做不到。 Saya yakin setiap orang yang melayani Tuhan hari ini mereka juga mungkin khawatir. Saya ingin tetapi saya tidak mampu. 过去我一直想不通的一样事情，就是这一节经文啊， Sebelumnya ada satu ayat yang saya tidak mengerti. 很难明白这一节经文。 Ayat ini susah kita mengerti. 我们常常很清楚的知道这经文里面的意思，但是我们就是很难去明白是怎么样的一个经历啊。 Mungkin kita secara hurufiah kita mengerti ayat ini, tapi di dalam pengalamannya kita mungkin kurang mengerti. 我心里，耶稣曾经这样说：“我心里柔和谦卑啊，你们担负我的恶学我的样式，这样你们心里就必得享安息，因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。” Di sini dikatakan pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebabku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. 你认为很奇怪吗？ Apakah Anda merasa ada keanehan? 如果今天所有我们要面对遵行主的旨意是很轻省的， Kalau hari ini melakukan kehendak Tuhan itu ada sesuatu yang sangat gampang. 今天神要我们摆上的来复兴主的使命是轻省的。 Kalau hari ini misi yang Tuhan mau kita selesaikan ada sesuatu yang mudah, 如果这一路来这个信心的旅程是容易的，是轻省的， kalau perjalanan iman kita selama ini adalah sesuatu yang sangat mudah, 那为什么我们会感到很沉重呢？ lalu mengapa kenyataannya kita berasa beban kita itu berat? 我喜欢这一幅图画。 Saya sangat menyukai lukisan ini. 其实这个不是图画，这是那个塑像。 Sebenarnya ini adalah patung. 你发现有两个人一起走啊？ Kita melihat di sini ada dua orang yang berjalan bersama. 你有没有发现一个很特殊的地方？ Apakah engkau merasa ada sesuatu yang sangat unik? 其中的一个是耶稣啊， Salah satunya adalah Yesus. 另外一个人呢，可能是你，可能是我。 Seseorangnya lagi mungkin adalah engkau ataupun saya. 你发现有什么特殊的地方吗？ Apakah engkau melihat ada sesuatu yang unik? 有没有啊？ Adakah? 你好好看吧。 Coba engkau perhatikan baik-baik. 你发现两个人一起走啊，
kita melihat dua orang ini sepertinya berjalan bersama-sama. 好像他们两个人同时被十字架， Sepertinya sama-sama memikul salib. 但是真正的重量啊，十字架的重量不在我们的身上，是在主的身上。 Tapi sebenarnya beban dari salib itu tidak ada di atas diri kita, tetapi di atas diri Yesus Kristus. 如果我们能够明白这个道理的话， Bila kita mengerti tentang prinsip ini, 我们就知道耶稣说：“我给你的恶是轻省的。” maka kita akan mengerti bahwa kok yang Tuhan berikan itu adalah ringan. 就是因为我们认为我们背得太重了， Seringkali kita merasa beban kita berat sekali. 所以要遵主的旨意行啊，我们做不到。 Untuk itu, untuk melakukan kehendak Tuhan sepertinya kita tidak mampu. 其实能够遵行主的旨意，那是完完全全的是恩典啊！ Sebenarnya untuk bisa melakukan kehendak Tuhan itu semuanya hanya karena anugerah 是 Tuhan. 他背负了那个重担， Karena Tuhan Yesus sendiri yang memikul beban 不是 itu, 我们啊。 bukan kita. 所以因为他背负了那个重担， Karena dia yang sudah memikul beban itu, 我们就轻省了。 sehingga kita merasa ringan. 弟兄姐妹， Saudara-saudari, 耶稣说：“你们要负我的恶，学我的样式，这样你们心里就得享安息。因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。” di sini Yesus katakan, pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebabku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. 今天我们整个信仰的生活里，基督徒信仰生活里面，可以用恩典这两个字来形容。 Dalam kehidupan perjalanan iman kita bisa digambarkan dengan dua kata ini, yaitu kasih karunia. 不要认为自己做不到， Jangan merasa diri kita tidak mampu, 因为主的恩典够用； karena kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. 也不要认为自己比别人好， Dan juga jangan merasa diri kita lebih baik dari orang 因 lain, 为都是主的恩典啊。 karena semua karena anugerah Tuhan. 彼得怎么样能够遵主的旨意行呢？ Lalu bagaimana Petrus dapat melakukan kehendak Tuhan? 这是非常关切的一个问题， Ini 就是我们很个人的问题啊， Ini ada sesuatu hal yang sangat kunci dalam hidup kita. 也是我们 personal， 就是 very personal， 就是我们很个人性的一个问题 Ini juga adalah sesuatu yang sangat pribadi. 啊，就是彼得啊，他最终啊，他敢于面对自己的失败。 Pada akhirnya Petrus itu berani menghadapi kegagalan diri sendiri. 最大的失败不是失败，最大的失败 Kegagalan yang terbesar itu bukan kegagalannya dia. 啊，不是最大的失败，不是失败， Kegagalan yang terbesar bukan kegagalan itu. 但是最大的失败就是不敢面对失败。 Tapi kegagalan terbesar adalah kita tidak berani menghadapi kegagalan itu. 是我们不知道多少次失败了， Mungkin sudah sekian kalinya kita gagal, 但是还有机会是我们能够挺起来。 tapi sebenarnya masih ada kesempatan bagi kita untuk bangkit kembali. 当耶稣2次问彼得，是不是你用这种深爱、这种神圣的爱来爱我的时候， Pada saat Tuhan Yesus 2 kali bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi saya dengan kasih yang ilahi ini? 啊，彼得在赏识问彼得，你不是还是有这样的自负，认为自己比别人好，别人可以离开主，我不会用这样的爱来爱我吗？ Sepertinya bertanya kepada Petrus, bukankah engkau pernah berjanji bahwa engkau tidak akan seperti orang-orang lain? Apakah dengan kasih yang demikian engkau masih mengasihi saya? 啊，但是彼得失败了。 Tapi Petrus kemudian gagal. 那彼得3次都是用他那么的坦诚在主的面前说：“不能啊，主，我只是用平常的爱来爱你。” Dengan jujur, dengan terus terang Petrus mengakui, Tuhan saya tidak mampu, saya hanya bisa mengasihi dengan kasih yang biasa-biasa. 你知道，我们能够信主啊，这是 amazing grace， 这是奇异恩典。 Kita harus tahu kita bisa percaya kepada Tuhan, ini sungguh adalah kasih karunia. 但是呢，我们每一天的生活都经历到奇异的恩典啊。 Tapi sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita setiap hari mengalami kasih anugerah Tuhan. 彼得说：“你是无所不知的，你知道我爱你。” Petrus katakan, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. 你知道在
约翰一书第1章第9节有一节的经文这么说， Kita tahu di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 sini dikatakan, 他说：“我们若认自己的罪啊，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。” jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 你有没有发现这也是奇异的恩典呢？ Apakah engkau menyadari ini adalah anugerah Tuhan? 我们信主得救以后， Setelah kita beroleh keselamatan, 我们还是不断的需要这奇异的恩典呢。 kita masih terus membutuhkan kasih karunia ini. 神不断的给我们这种的机会啊！ Tuhan terus memberikan kepada kita kesempatan 一 ini. 再偶上我们常常犯罪， Sekali dan berulang-ulang kali kita berbuat dosa, 但是神的恩典还是一样。 tapi kasih karunia Tuhan masih tetap sama. 神要我们就是很坦诚的去面对自己的问题啊！ Tuhan mau kita dengan jujur menghadapi masalah kita. 在你看到的这幅图画里啊， Apakah engkau melihat gambar ini? 有一只鸡啊， Ada seekor ayam 在基督教堂的这个顶峰啊， di atas satu gereja Kristen di menaranya. 呀，这当然不是领鸡的鸡飞上去啊， Ini tentulah bukan ayam dari tetangga terbang ke atas. 这是一种的象征， Ini adalah satu simbol 提醒信徒们、mengingatkan kita setiap orang percaya 在鸡还没叫之前啊，我们常常否认我们的主啊， sebelum ayam berkokok kita sudah sering kali menyangkal Tuhan. 我们需要主的赦罪的恩典， Kita butuh pengampunan dari Tuhan. 这赦罪的恩典啊， Kita butuh kasih karunia anugerah pengampunan Tuhan. 也可以算是奇异的恩典啊， Ini adalah amazing grace. 弟兄姐妹， Saudara-saudari, 这就是你，这就是我的经历啊， inilah pengalaman engkau dan saya. 这不是别人的经 Ini 历， bukan pengalaman orang 这是 lain. 你我的经 Ini 历。 pengalaman engkau dan saya. 今天当刚才黄传道带领我们做认罪祷告的时候， Saat Lauser Philip tadi memimpin kita di dalam doa pengakuan dosa, 不是因为他的罪比我们更多， bukan berarti dosa beliau lebih banyak dari kita. 他不认我们的罪，他是认自己的罪。 Dia bukan mewakili kita, bukan mengakui dosa kita, tapi dosa sendiri. 但是是我们每一个人在认罪祷告的时候，我们认我们自己的罪啊。 Saat kita semua orang mengakui dosa di hadapan Tuhan, kita mengakui dosa diri kita sendiri. 这是奇异的恩典啊！ Ini sungguh adalah anugerah Tuhan. 没有这个恩典啊， Kalau tidak ada anugerah ini, 没有一个人能够走到今天啊。 tidak ada satu orang pun bisa sampai pada hari 在 ini. 信仰的生活里面，我们是彻底的失败了， Dalam perjalanan hidup iman kita, kita sering gagal. 我们是彻底的失败 Kita gagal total 啊！我们完全的失败了。 Kita gagal total. 但是因为是神的恩典呢， Tapi karena anugerah Tuhan, 我们可以走到今天。 kita bisa sampai pada hari ini. 第三，彼得怎么能够复行主的旨意呢？ Yang ketiga, bagaimana Petrus tetap bisa melakukan kehendak 刚才 Tuhan. 我已经 highlight 了一个强调了，就是耶稣说的话：“跟随我吧。 Tadi saya sudah tekankan tentang satu kata yang Yesus katakan kepada Petrus, yaitu ikutlah aku. ”跟随我吧， Ikutlah aku. 你跟从我吧。 Ikutlah aku. 你知道这是我们得胜的关键呢。 Ini adalah satu kunci kemenangannya kita. 在超市、在百货公司，我们常常会听到有一些的报告 Seringkali di supermarket atau di mall kita mendengar satu pengumuman, 某一个孩子失去了爸爸妈妈 ada anak yang kehilangan 走失了 yang kehilangan orang tuanya. 爸爸妈妈也可能会报警走失了孩子啊。 Mungkin ada orang tua juga yang melaporkan dia kehilangan anak. 为什么会发生这样的事情呢？ Mengapa bisa terjadi demikian? 太多吸引我们的东西了， Terlalu banyak hal yang menarik hati kita. 我们的眼睛一直看着那一些吸引我们的东西 Mata 走 kita 啊， terus memandang kepada hal-hal yang menarik hati kita. 使我们走迷了方向， Sehingga akhirnya kita tersesat. 找不到我们所找不到人了。 Kita kehilangan arah, kita tidak dapat menemui orang yang 孩 bersama dengan 子 kita. 探望找不到父母， Anak-anak kehilangan orang tua. 父母太关注 great sale 的东西，忘记孩子在身 Sedangkan 边。 orang tua terlalu fokus dengan self, akhirnya dia kehilangan anak.
今天我们在信仰的生活里面也是会如此的。 Dalam perjalanan iman kita, kita juga seperti demikian. 我们常常会好像失去了方向， Kita seringkali seperti kehilangan arah 因为我们没有忠心的跟随主啊 karena。kita tidak setia mengikut Tuhan. 耶稣好像对彼得说 Yesus seperti berkata kepada Petrus,：“ 你软弱，我知道， saya tahu kelemahan Anda. 你的爱不过是一般的爱， Saya tahu kasih kamu itu kasih yang umum. 你的爱会随着实际的变迁而改变。 Saya tahu kasih kamu bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi. 但是今天你要做到的就是一样事情，不能离开我，就是要跟随我。 Tapi satu hal yang harus engkau lakukan saat ini adalah jangan pergi. Engkau harus mengikut aku. 彼得在无笋节的那一天呢， Petrus di saat hari Pentakosta itu, 他以11个门徒上起来， dengan ke-11 para rasul dia berdiri, 他传扬主的福音， dia memberitakan Injil 他 Tuhan. 见证耶稣是复活的主， Dia bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan yang bangkit. 他是承担世人罪孽的弥赛亚， Dia bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias yang menanggung dosa umat manusia. 他是要把主的子民救出来。 Tuhan mau menyelamatkan umatnya. 那一天呢、有3000多个人3000人悔改啊， Hari itu ada kira-kira 3.000 jiwa yang bertobat. 也开始了起初的教会。 Dan akhirnya mulailah gereja jemaat mula-mula. 这是我们很难想象的一件事情。 Ini sesuatu hal yang sulit kita bayangkan. 你想想，如果今天的有3000个人在这里做礼拜， Bayangkan hari ini kalau ada 3.000 jiwa beribadah di 而且 tempat 是 ini. 一天之内有3000个人悔改的话， Dalam satu hari ada 3.000 jiwa yang bertobat. 一个月有多少人 Bayangkan 呢？ berapa dalam satu bulan. 我们知道那是历史给我们看见一个非常大的一个神迹啊， Ini 一个 adalah 神迹， mukjizat yang kita lihat dalam sejarah gereja. 而且是彼得啊，神使用了彼得啊， Bahkan yang dipakai ini adalah seorang Petrus. 是一个失败的彼得， Seorang Petrus yang gagal. 是一个否认主的彼得， Seorang Petrus yang menyangkal Yesus. 但是神使用他， Tapi Tuhan tetap memakai dia. 他经历了神的恩典， Dia mengalami anugerah Tuhan. 他经历了神给他一次又一次的机会， Dia mengalami kesempatan yang Tuhan terus berikan 他 kepada 经 dia. 到神说不尽的恩典，赦免了他的罪。 Dia mengalami pengampunan Tuhan yang begitu besar. 你知道，在罗马有一个很大很漂亮的礼拜堂， Kita tahu di Roma ada satu gereja yang sangat besar. 就是 Saint Peter's Basilica，就是纪念彼得的一个礼拜堂。 Ini adalah Basilika Santo Petrus. 我跟你讲，非常的漂亮 Ini sangat indah sekali. 啊！那个里面的那些塑胶的这个雕刻的塑像啊，非常的栩栩如生啊， Setiap pahatan ukiran di dalam gereja ini begitu indah. 非常的漂亮，非常的就是可以说是一种蛮有艺术的那个新的那个礼拜堂 Ini ada gereja yang penuh dengan arsitek dan seni. 啊，每一个地方都是那么的精美啊！ Setiap bagian itu sangat detail dan indah. 我非常的感恩，我到过这个礼拜堂2回了 Saya sangat bersyukur saya sudah 2 kali ke tempat ini. 啊，很惊讶看到这么漂亮的礼 Saya 拜堂。 sangat terkagum-kagum melihatnya. 那除了惊讶呢，也没有什么东西啊， Tapi selain Ini saya semua感觉。 mengaguminya, tidak ada lagi yang bisa saya kagumi. 倒不如能够在十字架在那个教堂上面顶峰的那一只鸡啊， Lebih 来的更 baik 确实。 Lebih baik adalah ayam yang di atas menara simbol gereja ayam itu. 因为那提醒我们呢、 Karena ayam itu, simbol itu mengingatkan kita. 我们不是成功的一个人， Kita bukanlah orang yang berhasil. 我们是一路走过来都是靠主的恩典啊， Kita berjalan hingga hari ini semua karena anugerah Tuhan. 而且恩典又是恩典啊， Anugerah demi anugerah. 才能够走到今天呢、 Baru kita bisa sampai kepada hari ini. 所以这个礼拜堂只是漂亮而已， Jadi sehingga gereja ini hanyalah indah saja. 我们的一生啊，常常都是以目标为我们的动力。 Hidup kita itu sering hanya Tujuan. karena satu tujuan menjadikan satu motivasi hidup kita. 可能是我们自己的动机啊，是我们自己的我们的这个目标， Mungkin adalah tujuan dari secara pribadi kita. 或是可能别人给我们的目标， Atau mungkin itu tujuan atau maksud yang orang lain berikan kepada kita. 我们复兴而已。 Kita hanya melakukannya secara rutinitas.
但是呢， Tetapi 今天我们人生的目标啊，是在乎我们对主的爱。 tujuan hidup kita hari ini adalah bagaimana kita mengasihi Tuhan. 耶稣对彼得说：“你牧养我的羊吧。” Yesus katakan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. 就是要强调，这是神给他的使命。 Ini adalah Yesus mau tekankan tentang misi yang Tuhan mau berikan pada Petrus. 这一生的使命能不能完成呢？ Apakah misi ini bisa kita digenapi? 在乎我们靠主的恩典， Tergantung bagaimana kita mengandalkan anugerah Tuhan. 在乎我们不断的经历神的恩典， Tergantung bagaimana kita terus-menerus mengalami anugerah 在 Tuhan. 乎我们怎么忠心的来跟随主。 Tergantung bagaimana kita dengan setia mengikut Tuhan. 而整个的动力的重要点是爱主啊， Semua dari dorongan ini adalah karena kita mengasihi Tuhan. 弟兄姐妹， Saudara-saudari, 有一句英文话这么说 ada satu kalimat dalam bahasa Inggris katakan demikian. ：“Life is too short to miss our goal, Hidup ini terlalu singkat untuk kita tidak mengambil tujuan kita and to accomplish His mission。” dan menyelesaikan misi Tuhan. 这一生太短暂了， Hidup ini terlalu singkat. 而我们做很多的事情啊，做不完的事情， Banyak hal yang tidak habis-habisnya kita 但 lakukan. 都不是我们一生中最重要的事 Itu 情。 bahkan bukan hal yang terpenting di dalam hidup kita. 既然我们信了主啊， Setelah kita percaya pada Tuhan, 趁着我们还有时日， selama kita masih ada hari ini, 我们要去完成它。 kita harus menyelesaikannya. 我这一生啊，有一个就是我服侍走过来的路程啊，有一样我的心里很想去，也是我的愿望。 Selama saya melayani Tuhan, ada satu yang menjadi harapan saya. 我很想，如果服侍主把很多的工作都完成了以后， Setelah selesai saya melakukan banyak sekali misi dan tugas 我 pelayanan, 很想回到我起初那服侍主的那个起点。 saya ingin sekali kembali kepada titik awal di mana saya mengasihi Tuhan. 这很久很久以前， Sudah sangat lama sekali. 大概是39年、40年前， Mungkin 39 atau 40 tahun yang lalu. 我曾经在这个缅甸、辽国跟泰国的边界服侍主。 Pernah satu kali saya melayani di Vietnam dan di perbatasan Thailand. 在那一段期间呢，也是我开始了一个宣教的生涯。 Di saat itu juga adalah masa di mana saya memulai satu misi. 我一直很想再次能够回到那个起点呢， Saya ingin sekali bisa kembali lagi kepada titik itu 来感恩啊。 untuk mengucap syukur. 可能做不到很多事情了， Mungkin saya sudah tidak bisa melakukan banyak 但 hal, 是今年啊，神给我这个机会啊， tapi tahun ini Tuhan memberi saya kesempatan itu. 月底呢，我会回到我过去服侍主的地方。 Akhir bulan ini saya akan kembali kembali ke tempat di mana saya awalnya melayani Tuhan. 我在两间泰国的教会服侍 Saya melayani di 2 gereja di Thailand. 我也回到过去在边界金三角的那一种边界来金三角 Golden Triangle 在哪里见很多过去一起服侍主的同工们。 Saya akan kembali ke perbatasan Golden Trial itu untuk bersama-sama dengan beberapa kelompok orang yang untuk melayani bersama-sama. 很多他们也不在了， Ada sebagian dari mereka mungkin sudah tidak ada, 但是还有一些还在， namun masih ada sebagian orang. 其中一位已经94岁了， Salah satu di antaranya ada yang sudah berusia 90 tahun, 94tahun。 94 tahun. 所以这是我们可能有不同的这个心愿的， Mungkin setiap kita punya harapan yang berbeda-beda. 但是呢，总结来说呢，我们这一生有很多要去做的事情呢， Tapi pada akhirnya kita punya banyak hal yang harus kita lakukan. 能够做得到是做不到不是最重要， Apakah kita sanggup menyelesaikannya atau tidak itu tidak menjadi yang terpenting. 但是是不是你已经完成了神给你的使命？ Tapi yang penting adalah apakah kita sudah menyelesaikan misi yang Tuhan berikan kepada kita. 彼得他用怎么样的一个结束来完成他的使命呢？ Bagaimana Petrus menyelesaikan misi yang Tuhan berikan kepada dia. 耶稣说：“
你要怎么样的死来荣耀上帝？ Tuhan Yesus katakan bagaimana engkau mati dan memuliakan Tuhan. 耶稣在教会的历史这个彼得在教会的历史里 Di dalam sejarah gereja, 彼得同样也被钉十字架， Petrus juga sama mati disalibkan. 但是他是被倒钉十字架， Tapi dia disalibkan secara terbalik. 我们很难想象呀。 Kita susah bayangkan, 如果像彼得这么贪生怕死的一个人， seperti seorang Petrus yang begitu takut mati, 像彼得这样只能够用一半的爱来爱主的死， seperti seorang 彼得 Petrus yang hanya mengasihi Tuhan dengan kasih yang 怎么能 biasa-biasa. 够完成这样的使命呢？ Bagaimana mungkin dia bisa menyelesaikan misi ini? 但是他已经经历了神的恩典， Tapi karena dia sudah mengalami anugerah Tuhan, 那个恩典比他的死更重要， anugerah Tuhan itu jauh lebih besar daripada kematian dia. 所以他做得到， Sehingga dia sanggup melakukannya. 他荣耀上帝。 Dia memuliakan Tuhan. 意思是说， Artinya adalah 神的恩典够他用了， kasih karunia Tuhan cukup bagi 他 dia. 真的做到至始忠心啊， Akhirnya sampai akhirnya dia benar mati dan memuliakan Tuhan. 跟从主啊。 Mengikut Tuhan. 弟兄姐妹，在诗篇在诗篇143篇第4节说， Di dalam Mazmur pasal 143 ayat 10 dikatakan, 有这样的一个祷告， ini adalah satu doa. 他说：“求你指教我遵行你的旨意，因为你是我的神，你的灵本伟上。求你引我到平坦之地，平坦之地。” Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. 但愿我们每一个人都有这样的祷告。 Biarlah setiap kita mempunyai doa yang sama. 腓立比书第3章第13、第14节说， Di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 hingga 14 dikatakan, 这是保罗这样的最后在他的旅程中，最后的旅程中所说的话。 ini adalah perkataan terakhir dari perjalanan hidup Paulus. 他说：“弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆之袍，要得神在基督耶稣里从上面照我来的奖赏。” Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. 不要以为自己已经得着了， Jangan menganggap kita sudah menangkapnya, 但是努力面前 tapi kita terus berusaha. 很多还没完成的东西， Banyak 事件， hal-hal yang mungkin belum kita selesaikan. 我们可以这样的对主说： Tapi kita bisa katakan seperti ini kepada Tuhan. 主啊，这是我的人生， Tuhan, ini hidupku. 靠主你的恩典， Dengan bersandar pada 我愿 anugerah-Mu, 一生忠心完成你所信托的使命。 maka dengan setia seumur hidupku, aku mau menyelesaikan misi yang Engkau percayakan kepadaku. 弟兄姐妹，你说怎么样呢？ Bagaimana saudara-saudari? 今天我们都像彼得一样的软弱，做不到。 Hari ini kita seperti Petrus, sama lemahnya, kita tidak mampu. 但是不要忘记有神的恩典 Tapi jangan lupa ada anugerah Tuhan. 不要忘记有神恩典，不断的恩典，恩上加恩， Jangan lupa ada anugerah demi anugerah dari Tuhan. 绝对不要失去了方向，要 Jangan 跟从主。 kehilangan arah. Kita harus mengikut Tuhan. 我们一起祷告。 Mari kita berdoa. 天父上帝，谢谢你今天带领我们回到你的殿中敬拜你。 Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau memimpin kami kembali ke hadirat-Mu dan untuk beribadah kepadamu. 谢谢你今天让我们再次从彼得的生平经历学习宝贵的功课。 Terima kasih Tuhan, hari ini dari biografinya Petrus kami belajar satu pengalaman, satu pelajaran yang berharga. 谢谢主，因为今天让我们再次回到你的跟前，为着主你说不尽的恩典，你的奇异恩典，献上我们心中的感恩。 Terima kasih Tuhan, saat ini dengan anugerah Tuhan yang begitu besar di bawah kaki-Mu Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami. 我们求天父你这样的恩待我们， Kami mohon Kau memberkati kami, 让我们一生忠心的跟随从你。 supaya hidup kami dengan setia mengikut Tuhan. 奉耶稣基督的名，我们祷告 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin.